Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello. Teng. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Hello. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ting keteng keteng. InsyaAllah malam ni kita akan buat ulang kaji matematik tingkatan 1 bab 6 part 2. Persamaan linear. Okay. Hari tu kita dah buat dah. Part 1 kita dah tengok dah soalan objektif, soalan subjektif, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okay, tapi kita fokus dekat soalan yang basic dulu. Soalan yang melibatkan persamaan linear serentak, cikgu skip dulu. So hari ni kita nak fokus kepada persamaan linear serentak saja. Okay. Deng 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 deng. Okay, dah ready. Okay, siapa yang dah ready tu, get ready dengan awak punya buku nota, kalkulator juga, dan juga alat tulis. Nak ajak kawan-kawan yang lain pun boleh. Cikgu baru je mula ni. Cikgu live daripada pukul 9 suku sampai pukul 10 suku. Sejam. So dalam masa sejam ni, kita nak bagi power tajuk persamaan linear ni saja. Tak adalah power, at least kita faham. Okay, come. Ding 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 ding. Awalnya kalian bagi gift. Cikgu tak start mengajar lagi. Thank you. Okay, cepat. Deng 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 deng. Okay, dah. Adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk hari ni kita akan sambung matematik. Suka cara cikgu mengajar. Cikgu tak ajar lagi. Okay, so untuk persamaan linear, hari tu kita dah tengok. Dalam tajuk persamaan linear ni, kita buka nota sikit. Nota hari tu, persamaan linear. Kejap cikgu cari nota hari tu. Okay, ni nota hari tu. Okay, dalam tajuk persamaan linear ni, nampak ke? Saya kena zoom. Okay, dalam tajuk persamaan linear ni, yang minggu lepas. Minggu lepas kita dah cover, kita dah jawab soalan yang melibatkan basic-basic persamaan linear ni. Okay, antaranya dia suruh tentukan yang manakah persamaan linear. Macam mana kita nak kenal persamaan linear? Persamaan linear dia mesti ada sama dengan, sebab perkataan persamaan tu sama dengan lah. Lepas tu linear tu maksudnya kuasa satu. Ataupun dia tak ada nombor apa-apa dekat huruf tu. Macam ni, nampak ni. 2M tambah M tolak 3 sama dengan kosong. Yang ni kita panggil linear. Sebab dekat huruf ni, dekat atas tu tak ada kuasa apa-apa pun. Maksudnya kuasa satu. Okay, tu kita panggil linear. Bawah ni yang ada kuasa 2 ke 3 ke 4 ke, yang tu bukan linear. So tak maulah. So kalau soalan dia tanya persamaan linear, kena ada sama dengan dan kuasa satu. Okay. Dah settle yang tu, kita tengok juga soalan yang melibatkan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah ataupun persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okay. Apa beza dia? Kalau satu pun boleh ubah, maksudnya satu huruf. Kalau persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, maksudnya dua huruf. Ni cikgu bagi contoh. Di atas ni 2A tolak B sama dengan 12. Ada dua huruf. So yang tu kita panggil dia persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okay. Yang bawah ni A tambah 3 sama dengan 2A. Dia ada huruf A. Yang ni pun A. Huruf yang sama. Satu huruf je. So disebabkan dia ada satu huruf, nama dia pun boleh, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru start ke ni? Ya, baru je start. Saya start pukul 9 suku.
Tingkatan berapa? Tingkatan 1, bab 6 persamaan linear ni. Cikgu ada tulis kat tepi cikgu ni. Part 2. Okay. So yang ni yang kita dah buat hari tu. Okay, kemudian minggu lepas kita dah cuba soalan objektif, soalan bahagian B dan soalan bahagian C. Kecuali cikgu skip soalan yang melibatkan persamaan serentak. Kenapa? Persamaan serentak hari ni kita nak fokus persamaan serentak je. Selain daripada persamaan serentak tu, minggu lepas kita dah cover dah. Awak pun dah faham and then no problem for that. Hari ni kita nak buat persamaan serentak saja. Okay, yang level form 1 punya. Walaupun persamaan serentak ni awak boleh jumpa tingkatan 2 jumpa, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 pun jumpa. Tapi hari ni cikgu nak ajar persamaan serentak yang menggunakan kaedah tingkatan 1 saja. Okay, so kalau awak tingkatan lain menggunakan kaedah lain tu, cikgu minta maaf ya. Alright. So, disebabkan hari ni kita nak cuba soalan persamaan serentak sahaja. So, kita pilihlah soalan yang kita skip minggu lepas. Bukan minggu lepas, 2 minggu lepas kot. Kita skip soalan yang melibatkan persamaan serentak before ni. Hari ni kita nak cuba. Okay. So, yang ni dah, semua dah. Yang ni pun dah. Soalan yang melibatkan persamaan serentak. Okay, this one. Okay. Hari ni kita nak fokus soalan persamaan serentak saja. Okay, persamaan linear serentak. Okay. Dah, ready? Okay. Yang hari ni punya, dia banyak benda sikit awak kena faham. Bila awak once awak dah faham ni, awak akan ingat sampai tingkatan 5. Nak bagi faham mula-mula tu je. Kalau tak faham tu susah sikit. Okay, dah, ready? Okay. Untuk soalan persamaan serentak, cikgu tunjuk kaedah manual dulu. Maksudnya kaedah manual ni yang diperlukan. Kalau soalan subjektif bahagian C, dia nak tengok jalan kerja kan? Yang tu kaedah manual. Sebab soalan macam ni tekan kalkulator pun boleh. Tapi cikgu tak mau ajak lagi tekan kalkulator. Sebab tekan kalkulator senang je. So cikgu ajak yang manual dulu, step by step. Alright? Okay. Soalan untuk persamaan serentak, kalau kita nak jawab cara manual, jalan kerja satu-satu, dia panjang sikit. So awak salin dulu soalan ni. Sebab cikgu nak tulis dekat tempat lain sekejap lagi. Nak kira dekat situ tak selui. Tak muat. Kita nak kira dekat tempat lain. Cikgu buka muka surat lain kosong. Okay. Dah. Salin dulu soalan tu. Dah? Okay. Selagi kita tengok betul tak jawapan kita yang ada kat sini A, B, C, D ni. Okay. So, soalan tadi tu cikgu tulis dekat sini. Sebab jalan kerja dia panjang. So, cikgu kena buka page baru kosong. Okay, soalan yang dia bagi tadi iaitu X tambah 2Y sama dengan 14. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua tadi dia bagi kat kita 2X tambah 3Y sama dengan 7. Persamaan yang kedua. Okay, soalan suruh selesaikan. Siapa ada correction pinjam Ustaz? Saya ada. Nah, ambil. Okay. So, bila dapat soalan persamaan serentak, okay, cikgu tulislah tajuk atas ni. Persamaan serentak. Tu, ramai orang bagi tu. Nah, ambil. Okay. So, untuk soalan persamaan serentak, sebelum kita nak selesaikan, first, ingat dulu. Kita buat persamaan serentak ni, kita nak cari apa sebenarnya? Okay. Persamaan serentak dia akan bagi dua persamaan. Nampak ni? 1, 2. Macam mana kita nak kenal persamaan tu menggunakan persamaan serentak? Dua persamaan yang diberi menggunakan dua huruf yang sama. Tengok, dekat atas dia pakai X dengan Y. Bawah pun pakai X dengan Y. Bila dua persamaan menggunakan dua huruf yang sama, yang ni kita panggil persamaan serentak. Nampak ke? Cikgu besar sikit. Okay. So, apa
yang kita nak buat ni? Kita nak cari apa? Okay, untuk persamaan serentak, mission kita. Maksudnya ending lagi kita dapat apa? Kita nak cari X kita sama dengan berapa, Y kita sama dengan berapa. Itu kita punya mission. Ending lagi mesti cikgu nak tahu. X berapa, Y berapa. Selagi tak dapat X berapa, Y berapa, tak siap lagi. Okay. So now awak dah tahu dah kita nak kena buat apa. Persamaan ni ada kaitan dengan matrix ke? Persamaan ni dia tak ada kaitan dengan matrix. Tapi dia boleh selesaikan menggunakan kaedah matrix. Tapi yang tu apa form kan? Cikgu tak ajar lah dekat sini. Hari ni cikgu ajar yang form 1 punya. Okay. So, macam mana nak selesaikan? Okay, untuk persamaan serentak, dia ada 2 kaedah untuk selesaikan. Kalau mengikutkan manual lah jalan kerja, dia ada 2 kaedah. Kaedah pertama kita panggil kaedah penggantian. Ataupun in English kita sebut substitution method. Kaedah penggantian, substitution. Kaedah kedua kita panggil penghapusan. Penghapusan. Ataupun elimination method. Okay. So, macam mana kita nak tahu apakah kaedah pertama ke kaedah kedua? Actually, dua-dua kaedah pun boleh je pakai in any situation. Tapi cikgu nak tunjuk ke awak kaedah yang pertama dulu. Okay? Okay, so jom kita cuba selesaikan soalan ni menggunakan kaedah penggantian. Cikgu tunjuk dua-dua cara, nanti awak boleh decide yang mana awak suka, yang mana lagi senang. Okay? Kena darabkan dia kan? Bukan yang darab tu kena penghapusan. Cikgu ni pakai algebra kan? Yes. Nama pun persamaan linear. Memang algebra. Okay. Untuk kaedah penggantian, first step. Apa awak perlu buat? Awak kena bentukkan persamaan ketiga. Yang ni ada persamaan pertama, persamaan kedua. Seterusnya kita kena bentukkan persamaan ketiga. Macam mana nak bentukkan persamaan ketiga? Kita pilih huruf yang single. Apa maksud huruf yang single? Maksudnya huruf tu duduk sorang-sorang dia aja. Tak ada pun nombor yang duduk ngorat dia. In this case ni. X. X ni sorang-sorang dia aja. Tak ada siapa kacau pun. Yang ni 2 ada kacau Y. 2 ni kacau X. Yang ni 3 ni ada kacau Y. Tak mau. Kita ambil yang single. X ni je. So, bila yang X ni single, kita singlekan dia terus. Ni 2Y ni. Hampir duduk sana. Jangan kacau aku. Sini tambah 2Y. Pindah pergi sebelah. Dia akan jadi tolak 14 tolak 2Y. Okay. So, bila kita dah ada X yang single ni, inilah kita punya persamaan yang ketiga. Okay. Step pertama, bentukkan persamaan ketiga dulu. Okay, now kita dah ada persamaan ketiga. Oh, ya apa? Hampa tanya apa ni? Saya tak faham bab berapa tah, tapi sudut. Yang tu kita bincang lain. Sudut hari ni tak pakai. Teknik penghapusan lagi senang kan cikgu? Senang kalau awak faham. Cikgu ni semua tingkatan boleh pakai ke? Ya. Kaedah ni semua tingkatan boleh pakai. Even awak form 5 pun boleh pakai this method. Cikgu, bab ni ada sampai form 5 ke? Tolong jawab. Bab ni dia tak ada sampai form 5. Tapi ada soalan yang form 5 tu kena selesaikan menggunakan kaedah ni. Ada. Okay dah. Habis dah soalan apa? Sebab waktu saya tulis, saya tak boleh tengok komen dalam masa serentak. Sebab tu. Okay. Cikgu, macam mana nak tahu penggantian atau penghapusan? Dua-dua boleh. Awak, kalau soalan ni, awak nak pakai penggantian boleh, penghapusan pun boleh. Dia tak kisah. Okay? Alright, okay. Jom kita settle dulu. Sekejap lagi cikgu jawab soalan awak balik. Okay, berhenti soalan. Okay. So, bila step pertama tadi, cikgu kata bentukkan persamaan yang ketiga. Iaitu kita pilih yang single tadi. Okay, ni X single. Okay, ni dah single lah. Jadi persamaan ketiga. Seterusnya nak buat apa? Kita guna persamaan ketiga tadi tu. Nama dia penggantian kan? So, ganti persamaan ketiga dalam persamaan yang kita tak pakai lagi. Iaitu persamaan kedua. Persamaan ketiga tadi kita ambil daripada 1.
Persamaan kedua tak pakai lagi. So kita pakai sekarang. Ganti persamaan ketiga dalam 2. Okey. So, apa maksud ganti tu? Setiap kali awak jumpa X dekat persamaan kedua tu, masukkan nilai yang ada dekat persamaan ketiga tadi tu. So, dia jadi macam ni. 2, 14 tolak 2Y tambah 3Y sama dengan 7. Okey. Ni. Nampak ni? Apa yang cikgu tulis kat sini, cikgu salin sebiji dekat sini. Persamaan kedua tadi. Cuma nilai X tu cikgu gantikan dengan 14 tolak 2Y daripada sini. Substitution. Yes, betul. Substitution method. Cikgu macam mana? Cikgu kalau X tu, Y tu tak ada yang single cikgu. Yang tak ada, kita kena bagi dia single. Tu cara nak bentukkan persamaan ketiga. Kalau tak ada single, kena bagi jadi single juga. Buat macam mana pun. Okay, itu untuk kaedah penggantian. Okay. Bila kita dah masukkan persamaan ketiga ni dalam persamaan kedua, okay, kita kena selesaikan. Ni kembangkanlah. 2 darab 14, 28. Satu comel pula. Darab masuk. Buka kurungan. 2 darab 14, 28. 2 darabkan dengan negatif 2Y, awak akan dapat negatif 4Y. Okay, ni tak ada kurungan dah. Okay, salin. Tambah 3Y sama dengan 7. Okay, bila dah tak ada kurungan, kita boleh selesaikan menggunakan algebra. Ingat tak tambah tolak algebra? Kalau huruf yang sama, boleh selesai. Hak tak sama ni tak boleh selesai. Hantar pergi sana. Okay, so sini adalah positif ataupun tambah 28. Pindah pergi sana, dia akan jadi tolak 28. So, dia akan jadi macam ni. 7 tolak 28. Ni geng nombor dengan nombor. Geng huruf dengan huruf yang Y dengan Y ni, selesaikan. Tolak 4Y tambah 3Y. Nampak? Huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okey, settle. Selesaikan. Tolak 4 tambah 3. Yang ni tekan kalkulator pun boleh. Tolak 4 tambah 3. Awak akan dapat negatif Y. Okey, ataupun jawapan dia negatif 1. 1 apa? 1 Y. Okey, belah kanan ni 7 tolak 28. Awak akan dapat negatif 21. Negatif jangan lupa. Negatif 21. Okey. Kita nak nilai Y. Tapi jawapan yang kita dapat sekarang adalah negatif Y sama dengan negatif 21. Macam mana kita nak hilangkan negatif ni? Kita bahagi dengan negatif 1 both side. Belah kiri hang bahagi negatif 1, belah kanan pun hang bahagi negatif 1. So, negatif, negatif boleh potong. Negatif atas dengan bawah boleh potong. Kiri kanan tak boleh potong. Okay. So, tinggallah Y sama dengan 21. Okay, siap untuk Y. Mission kita tadi nak cari nilai X, nak cari nilai Y. Y jumpa dah. Okay, maksudnya kita kena cari X pula. Okay, macam mana kita nak cari X? Okay, tadi kita dah dapat Y. Kita ganti. Kita guna jawapan yang kita dapat tadi tu. Okay, kita tulis kat sini. Ganti Y sama dengan 21 ni dalam persamaan yang single. Mula-mula tadi kita buat ganti dalam persamaan yang tak guna lagi. Last sekali ganti yang dalam single. Iaitu persamaan ketiga lah. So, Y kita sama dengan 21. Persamaan ketiga kita iaitu X sama dengan 14 tolak 2Y. Y tu guna nombor yang kita dah dapat tadi. So, jadilah macam ni. Selesaikan. 14 tolak 2 darab 21. Dia akan dapat 42. So, 14 tolak 42. Awak akan dapat X sama dengan negatif. Berapa? Negatif 28. 32, 28 kot.
28. Okay. So, nampak ni. Y dah dapat, X dah dapat. Okay, siap. Mission accomplished. Sebab mission kita memang nak cari X dengan Y je. Dapat X dengan Y, okay dah stop. Okay, yang ni menggunakan kaedah penggantian. Okay, sekejap lagi kita akan guna the same question untuk jawab guna kaedah penghapusan pula. Alright? Okay. Yang ni selalu berapa markah? Kalau dekat objektif bahagian A, 1 markah je lah. Sebab awak boleh tekan kalkulator. Tapi kalau dekat bahagian C, untuk tingkatan 1 ni, kalau bahagian C, maybe it can be 3 ataupun 4 markah. Okay? Okay dah. Okay, faham So, sebelum kita nak proceed the next method which is substitution method ataupun kaedah penghapusan, cikgu buat nota sikit kat sini. Siapa nak screenshot saya boleh. Okay, first step tadi ni, yang ni. Cikgu guna warna hijau Okay, first step tadi, awak bentukkan persamaan ketiga. Bentukkan third equation. Oh, sorry cikgu tulis kan campur-campur bahasa Melayu dengan English. Sebab saya ajar dua bahasa. DLP pun ada, bukan DLP pun ada. Sebab itulah bahasa saya macam ni. Jadi campur-campur lah. Kalau apa tak faham, apa beritahu lah. Equation. Okay, ni step pertama. Bentukkan third equation. Cikgu nanti SPM masuk soalan semua form ke? Ya. SPM dia cover daripada form 1 sampai form 5. Cikgu ada ajar form 5 tak? Tak. Saya ada soalan tak jawab. Tak. Okay, ni first step. Bentukkan third equation. Second step. Apa awak kena buat? Ganti 3 dalam equation ataupun persamaan yang belum guna. Second step ni ganti persamaan ketiga tadi dalam equation yang kita tak pakai lagi. Lepas tu selesaikan dapat jawapan. And last kali third step. Ganti jawapan dalam third equation. Siap. Ni 3 step dia. Nah, siapa nak screenshot? Petik. Nota cikgu tulis dah. Saya suka math. Saya pun. Form 5 punya susah sikit. Form 5. Kalau awak faham, insyaAllah boleh buat. Okay, dah. Dah screenshot dah? Kecil. Okay. So, jawapan kita X negatif 28, Y sama dengan 21. Ada tak jawapan kat sini? Ada. C. Ni kalau objektif lah. Okay, kalau subjektif dia akan tengok jalan kerja awak tadi. Okay. Okay, menggunakan soalan yang sama, tapi kali ni cikgu nak tunjuk kaedah penghapusan pula. Kan tadi saya cakap, kita boleh penggantian pun boleh, penghapusan pun boleh. You will get the same answer. Okay, now cikgu nak tunjuk kaedah penghapusan pula. Menggunakan soalan yang sama. Cikgu tulis balik lah. Yang pening. Dah, siapa nak screenshot ni? Cepat cikgu nak swipe ke bawah. 1, 2, 3, kecil. Dah, okay. Lambat tinggal. Okay, next. The same question tadi. X tambah 2Y sama dengan 14. This is the first equation. The second equation, soalan yang sama tadi. 3Y sama dengan 7. The second equation. Tapi kali ni kita nak guna kaedah penghapusan. Ataupun elimination method. Penghapusan.
Okay. Alright. Untuk kaedah penghapusan, sama juga. Mission kita nak cari X berapa, Y berapa. X berapa, Y berapa. Okay. First step. Untuk kaedah penghapusan, first step kita kena buat apa dulu? Kita kena cari persamaan. Ada tak benda yang sama from the first equation dengan second equation? Ada tak benda yang sama? Yang sama sebiji? X dengan 2X tak sama. Yang atas tak ada 2. 2Y dengan 3Y. Nombor dia tak sama. 14 dengan 7 tak sama. Huruf je sama. Nombor tak sama. Tak boleh. Dia kena sama sebiji. Baru kita boleh guna kaedah penghapusan ni. Okay. Tak ada. Cikgu, tak ada lah apa yang sama. Okay. Bila tak ada benda yang sama, kita kena bagi ada. Kalau kaedah penggantian tadi, kalau tak ada yang single, kita kena bagi single. Tapi kalau untuk kaedah penghapusan, tak ada benda yang sama, kita kena bagi ada sama. Okay, contohlah, katakanlah kita nak bagi sama antara X dengan 2X. Macam mana nak bagi sama X dengan 2X? Kita boleh buat apa? The first equation ni darabkan dengan 2. Betul? Maksudnya persamaan pertama tadi darab dengan 2. Maksud cikgu, semua sekali kat atas tu kena darab 2. Bukan X je, semua sekali. Okay, so jom kita buat persamaan kita yang baru. Okay, 2 darab X, awak akan dapat 2X. 2 darab X dapat 2X. 2 darab positif 2Y, awak akan dapat positif 4Y. 2 darab 14 sama dengan 28. Semua sekali kena darab 2. Bukan hak depan tu saja, okey? Okey. Yang ni cikgu tulis lah. Ini persamaan pertama kita yang baru. Okey, yang bawah tak payah buat apa-apa. Okey, so cikgu salin. 2X tambah 3Y sama dengan 7. This is our second equation. Dah ada lah cikgu yang sama. Tu 2X. Bila ada benda yang sama, barulah kita boleh hapuskan dia. Nama pun kaedah penghapusan. So, bila ada benda yang sama itulah kita nak hapus. Macam mana kita nak hapus? Kita buat bentuk lazim. Ingat tak waktu awak kecil-kecil darjah dulu, kita ada belajar bentuk lazim kan? So, kita buat bentuk lazim garis. Okey. Kita nak tambah ke nak tolak? Okey. Untuk bentuk lazim ni, cikgu tulis kat tepi ni. Bentuk lazim. Sebelum kita nak buat bentuk lazim, make sure kita susun nombor tu dengan betul. Maksudnya kalau atas X, bawah dia pun X. Atas Y, bawah pun Y. Atas nombor saja, bawah pun nombor saja. Kalau susunan tu tak sama, tak boleh buat bentuk lazim. Awak kena susun dulu bagi comel-comel. Baru boleh buat bentuk lazim. Okey? Okay. Bila kita nak buat bentuk lazim, dah susun comel-comel dah ni. Nak buat bentuk lazim, sama ada tambah ataupun tolak sahaja. Tambah ataupun tolak saja nak buat bentuk lazim ni. Macam mana kita nak tahu nak tambah ke nak tolak cikgu? Bergantung kepada soalan. Contohnya in this case, kita nak hapus apa tadi? Kita nak hapus 2X. Okay, cuba tengok atas ni 2X, bawah pun 2X. Kita nak tambah ke nak tolak? Kalaulah, katakanlah kita tambah. 2X tambah 2X, dia akan jadi 4X. Hilang pun kita nak hapus kan? Sepatutnya hilang lah. Tapi bila kita tambah, dia jadi makin banyak pula. So, tambah, salah. Macam itulah cara kita try and error. Tambah tak sesuai. Okay, kita try tolak. Dia antara tambah dengan tolak je. Darab bahagi tak ada. So, 2X tolak 2X. Okay, kosong. Okay, mantap. Maksudnya terhapus lah. Okay. So, seterusnya 4Y tolak positif 3Y. Okay, yang ni cikgu tulis 4Y tolak positif 3Y. Jadi berapa? Awak dah belajar kan integer, negatif jumpa positif, dia jadi apa kalau duduk depan-depan macam ni? Negatif jumpa positif, dia akan jadi
negatif ataupun tolak. So nanti dia akan jadi macam ni. 4Y tolak 3Y. Macam tu. Nampak? Dia pakai balik apa kita belajar sebelum ni. So, bila dah jadi satu simbol je, okey boleh selesaikan. 4Y tolak 3Y. Tinggal Y je. Okey, Y saja ni tulis kat sini. Deg, sini. Bawah dia. Okey. Lepas tu ni sama dengan buat turun. 28 tolak 7. 21. Okey, depan ni kosong. Kosong tu kalau awak tak mahu tulis pun tak apa. Sebab dah terhapus dah. Habis, tak ada. Ni dah dapat dah jawapan kita. Y sama dengan 21. Mission kita yang pertama tadi dah settle. Lepas kita dah dapat jawapan, guna kaedah yang sama macam kita buat kaedah penggantian tadi. Bila kita dah dapat jawapan. Bila kita dah dapat jawapan ni, ganti Y, jawapan yang kita dapat tadi tu sama dengan 21 dalam mana-mana persamaan yang awak nak masuk. Awak nak ganti dalam persamaan satu yang lama boleh. Dalam persamaan kedua yang lama boleh. Dalam persamaan satu yang baru boleh. Dalam persamaan kedua yang baru pun boleh. Mana-mana pun boleh. Sebab semua kita tak pakai lagi. So you can choose. Boleh nak ganti dalam mana pun boleh. Katakanlah cikgu nak ganti dalam satu je lah. Persamaan pertama yang lama mula-mula tadi tu. So X tambah 2Y. Y kita 21. Sama dengan 14. Selesaikan, awak akan dapat X tambah 2 darab 21. 42. Sama dengan 14. Kalau kita nak X tambah 42 ni, tenang di sana, dia akan jadi tolak. So, X sama dengan 14 tolak 42. Awak akan dapat sama juga macam tadi, iaitu negatif 28. So, done. X dapat, Y dapat. Dah siap. Okay. Nak tanya apa? Okay, dah habis dah cikgu dah tulis habis dah. Okay, baru boleh tanya. Okay, based on this method, substitution, elimination method. Nak tanya apa? Kosong tu tak payah tulis cikgu. Tak payah tulis pun tak apa. Sebab kita dah hapus dah. Okay, sambil-sambil tu, cikgu buat nota sikit. Okay, first step tadi kita nak kena buat apa? Kita cari persamaan. Kita cari sebutan yang sama. Kenapa kita cari sebutan yang sama? Sebab kita nak hapus lah. First, cari sebutan yang sama untuk dihapuskan. Okay. Second step, bentuk lazim. Okay. Third step, cari nilai satu lagi. Cari nilai another one. Yang satu lagi lah. Kalau tadi kita dapat X, cari Y pula. Kalau tadi kita dapat Y, cari X pula. Macam tu. So, kaedah ni pun ada 3 step. Dah siap. Lagi cikgu? Boleh. Nah, siapa nak screenshot? Cepat. Macam mana nak tukar yang sama tu? Nak tukar yang sama? Maksudnya, step mana tu? 1, 2, 3. Yang mana satu? Misal kata penghapusan ni soalan dia dah ada yang sama. Macam mana cara dia? Kalau dia dah ada yang sama, terus buat bentuk lazim. Step pertama tadi tak payah buat dah. Sebab dia dah ada yang sama, terus kita buat bentuk lazim. Kalau tak ada yang sama tu, yang kita kena bagi sama dulu. Okay? Unit, step pertama. Okay, sat-sat cikgu dengar balik. Apa? Macam mana nak tukar yang sama tu? Awak boleh pilih. Okay. Awak nak bagi sama X ke nak bagi sama Y? Katakanlah awak nak bagi sama X. Kat atas ni X. Kat bawah ni 2X. Macam mana nak bagi sama? Atas tu darablah dengan 2. Dapatlah 2X. Bawah pun 2X. Macam tu.
So, semua sekali yang kat atas tu kena darab 2. Itu kalau kita nak bagi sama X. Kalau nak bagi sama Y, atas ni 2Y. Bawah 3Y. Macam mana nak bagi sama? Kalau nak bagi sama jadi 6Y boleh lah. Atas darab 3, bawah darab 2. Boleh juga macam tu. Janji sama. Okay. Hana, siapa nak screenshot? Kecil. Sebelum kita tengok next question. Soalan kaedah soalan persamaan serentak yang seterusnya. Hana, dah screenshot lah? 1, 2, 3. Kecil. Dan, okay. Cuba cikgu Yelin pula. Saya suka buat ni. Ya, betul-betul. Dah faham? Dah kabut pula. Okay. Cari lagi soalan mana lagi. Yang ni semua kita dah buat hari tu. Sebab soalan basic. Cikgu tinggal soalan penghapus. Ni bawah ni lah. Oh, okay. This one cikgu tunjuk full question dulu. Okay. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penghapusan. Kalau soalan tak sebut pakai kaedah apa, you can choose. Nak pakai penghapusan boleh, kaedah penggantian pun boleh. Kalau dia tak cakap. Tapi kalau soalan dia cakap macam ni, nampak? Selesaikan persamaan linear serentak berikut menggunakan kaedah penghapusan. No choice. Kena pakai penghapusan lah. Tak boleh pilih sebab dia dah sebut. Kalau dia tak sebut, ikut suka awak. Okay? Alright. Okay, jom kita cuba selesaikan soalan ni. Yang ni pun soalan nombor berapa? 12C. Sebab cikgu nak tulis kat tempat lain. 5, okay. Dah. Nak screenshot soalan. Sikit. Okay. Jom kita buat. Okay. The question given to you tadi. 5X tambah 2Y sama dengan 12 for the first equation. 5X tolak Y sama dengan 6. The second equation. Dia suruh guna kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan. Senang lah cikgu. Sebab apa? Cuba tengok tu. Dah ada dah yang sama. Kita tak payah bagi sama dah. Dah ada. So, bila ada yang sama, kan tadi cikgu cakap untuk kaedah penghapusan, first step cari ada tak benda yang sama kat dua-dua persamaan. Ada cikgu. 5X sama dengan 5X ke bawah. Bila dah ada, terus buat bentuk lazim. Terus skip. Kita pergi terus buat bentuk lazim. 5X tambah 2Y sama dengan 12. 5X tolak Y sama dengan 6. Terus buat bentuk lazim. Kecil. Okay. Bentuk lazim kita. Nak tambah ke nak tolak? Nak tambah ke nak tolak? Ingat, kita nak buang yang 5X. Kalau kita tambah 5X tambah 5X jadi 10X. Tak boleh. Kita tolak. Yes, macam tu. Okay. Bila tolak, hati-hati. Betul tolak. Okay, 5X tolak 5X. Habis. Nak tulis kosong kat sini boleh. Tak yang tulis terus pun tak apa. Sebab dah habis kosong terus. Cikgu tulis dululah. Saya awak pening. Okay. Untuk the next number ni, be careful. 2Y tolak negatif Y. Kalau tak reti, tulis dulu kat tepi. 2Y tolak negatif Y. Negatif jumpa negatif. Bukan 2Y tolak Y. Be careful. Nampak tu? 2Y tolak negatif Y. Yang ni dia akan jadi positif. Negatif jumpa negatif, positif. So, dia akan jadi 2Y tambah Y. 3Y. Yes. So, 3Y tu tulis kat sini. Yang ni cikgu kata kena hati-hati ni tadi. Kalau ambil 2Y tolak Y, dapat 1Y. Salah. Kita kena consider simbol depan Y ni. Okay. Okay. Cikgu jangan padam tu jalan kerja ke tepi tu. Saya nak screenshot lah tu. Malah tulis. Okay. Lepas tu yang tepi ni.
12 tolak 6. 6. Okey, ni kosong ni, tak mau tulis kosong pun tak apa, buang. Okey, dapat 3Y sama dengan 6. Kita nak Y. Kita tak mau 3 tu. So, 3 dengan Y ni darab. Kalau kita pindah 3 ni, dia akan jadi bahagi. So, Y sama dengan 6 bahagi 3. Y sama dengan 2. Siap untuk Y. Kaedah ni ada dalam garis lurus form 3 kan? Betul? Form 3 bab 9. Tajuk garis lurus pun ada juga kaedah ni. Tapi tu kaedah graf. Yang ni pun guna juga. Maaf. Kalau nak tahu dia kena guna tambah atau tolak, kita kena try and error. Mula-mula awak try dulu tolak. Kalau tolak, benda yang kita nak hapus tu habis tak? Kosong tak? Kalau kosong, yes. Kita proceed dengan simbol tu. Kalau bila awak tambah, uish, dia tak jadi kosong pun, tak boleh. Kita guna the another one macam tu. Penghapusan memang tolak ke? Tidak. Dia sama ada sini kena try and error. Try and error. Tolak atau tambah. Dua tu je. Darab bahagi tak ada. Okey, kena try and error. Tolak ataupun tambah. Kalau nombor depan tak sama cikgu, kena darab semua ke? Ya. Cikgu, jawapan boleh cari dekat kalkulator. Ya, betul. Kalkulator pun boleh. Tapi cikgu tak tunjuk lagi kat kalkulator. Kita belajar yang ni dulu. Pandai yang ni kalkulator, no problem lah. Okey, dah dapat nilai Y. Mission kita tadi nak cari X dengan Y. Y dapat dah. Okey, gantikan. Y sama dengan 2 dalam mana? Mana-mana pun boleh. Persamaan bersama boleh. Persamaan kedua pun boleh. Cikgu nak try persamaan kedua pula lah. Okey, persamaan kedua dia bagi kat kita 5X tolak Y. Y kita 2 sama dengan 6. 5X tolak 2 sama dengan 6. Kita tak mahu tolak 2 ni. Piu, tenang pergi sana. Dia akan jadi tambah. So, tinggallah 5X sama dengan 6 tambah 2, 8. Okey. Lepas tu kita nak X. Kita tak mahu 5 ni. 5 ni pun tendang di sana juga jadi bahagi. So, X sama dengan 8 bahagi 5. Awak nak biarkan jawapan awak macam ni boleh. Ataupun awak nak tukar jadi perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dua-dua diterima. No problem. Okay, so mission kita siap. X dah dapat, Y pun dah dapat. Dah siap. Nah, screenshot. Kecik. Faham? Assalamualaikum Cikgu yang sensitivity. Waalaikumsalam. Teng, 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 teng. Okay, dah. Kecik. Okay. Can we proceed to the next question? Kaedah penghapusan ke pergantian lagi senang? Bagi saya, dia ada certain soalan memang sesuai untuk penghapusan. Kita pakai penghapusan lagi senang. Tapi kalau kita pakai pergantian, dia jadi susah sikit. Dua-dua ada pro and cons. Dah, next. Okay, next question. Yang ni kita buat dah lagi. Soalan C. Kecil sikit lah, cikgu tak nampak lah. Yang kita skip hari tu. Okay, ni dah buat. Semua rumah manusia limiter Q okay. Soalan ni pun persamaan serentak juga ni. Tapi awak kena baca ayat dia dulu. Okay, yang ni sebelum awak nak selesaikan kira-kira tadi tu, awak kena translate dulu daripada ayat ni jadi persamaan. Okay, jom kita baca dulu. Okay, sebuah rumah berbentuk segi empat tepat dibina dengan panjang P, lebar dia Q. Maksudnya segi empat tepat macam ni, panjang dia P, lebar dia Q. Okay. Lepas tu panjang rumah itu ialah 2 kali lebar dia. Maksudnya P ni sama dengan 2Q. Tu maksud ayat kedua dia. Panjang rumah itu ialah 2 kali lebarnya. Diberi bahawa perimeter rumah itu adalah 3,600 meter.
Perimeter maksud dia apa? Tambah semua. Maksudnya perimeter. Perimeter kita tambah keliling sama dengan 3,600 ni. Okey? So soalan dia cari P dan Q dalam meter. Okey. Bila dia cari P dengan Q berapa, maksudnya kita kena buat persamaan serentak lah. Tapi sebelum buat persamaan serentak tu, kita kena tulis dulu. Apa persamaan pertama kita? Apa persamaan kedua kita? Cepat. Inilah masanya tonjolkan bakat anda. Persamaan pertama, apa dia? Cikgu tolonglah. Persamaan pertama, iaitu P sama dengan 2Q. Persamaan kedua, pakai perimeter ni. Maklumat perimeter ni. Cepat. Go. Siapa nak try? Setiap hari apa cikgu buat kelas ni? Cikgu buat kelas hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Selasa form 1. Rabu boleh je either one. Lepas tu hari Khamis form 2. Hari Jumaat form 3. Kak, kenapa 2Q? Ni dekat soalan ayat first kali tadi. Cuba baca balik. Awak nampak tak? Nampak kan? Okey. Sebuah rumah berbentuk segi empat tepat. Okey, segi empat tepat dia, sana cikgu tulis lain lah. Ni segi empat tepat dia, cikgu lukislah segi empat dia macam tu. Dia cakap kat situ, panjang dia P, panjang tu yang bawah macam ni lah, kita panggil panjang. Lebar dia had tepi, had pendek sikit tu kita panggil lebar. Dia cakap panjang dia P, lebar dia Q. Ni ayat kedua ni dia kata. Panjang rumah itu ialah 2 kali lebarnya. Ni maklumat untuk the first equation. Panjang dia P, lebar dia Q. Panjang ialah 2 kali lebar. P sama dengan 2 kali Q. Sebab tu cikgu dapat the first equation. Boleh? Okay, itu the first equation. Second equation. Perimeter rumah itu ialah 3,600. Macam mana kita nak buat? Tadi cikgu dah bagi clue dah. Perimeter tambah semua kat tepi petak tu. Kita tahu dah. Kita tahu, atas ni sama juga P. Kiri ni pun Q. So, maksudnya P tambah Q tambah Q sama dengan 3,600. Ni macam ni. Ataupun awak boleh tulis 2P tambah 2Q sama dengan 3,600. This is the second equation. Yang ni panjang darat lebar darat tinggi ke cikgu? Bukan. Yang tu kalau nak cari isi padu, volume. Length times width times height. Yang ni dia kata perimeter. Hampa ni teruk ni. Perimeter ni hampa belajar waktu darjah 3, darjah 4. Perimeter tambah tepi pagar dia. Kalau luas, panjang darat lebar. Kalau isi padu, panjang darat lebar darat tinggi. Okey, boleh. Okey, so bila kita dah ada 2 equation macam ni, baru kita boleh proceed buat kita punya persamaan serentak tadi. Kat sini dia tak cakap pun nak pakai kaedah apa. So ikut suka awak nak pakai kaedah penghapusan boleh, kaedah penggantian pun boleh. Okey, cikgu dia tak kata pun selesaikan persamaan serentak berikut. Macam mana cikgu tahu yang dia persamaan serentak? Sebab dia ada 2 persamaan. Dalam dua-dua persamaan tu ada 2 huruf yang sama. Atas ada P, atas ada Q. Bawah ada P, bawah ada Q. Yang ni kita panggil persamaan serentak lah. Siapa nak screenshot soalan dulu? Sebelum kita ke page lain untuk buat jalan kerja ni. 1, 2, 3. Kecil-kecil. Nampak kan? Mak I dah jadi. Okey, dah. Habis dah ke dot lagi? Dia suruh kita cari P berapa, Q berapa. Kena buat kaedah ni tadi. Penghapusan boleh, penggantian pun boleh. Dah. Okey. Okey, jom kita salin soalan tadi. Cikgu tulis kat sini Nak selesaikan kat sini.
Soalan tadi kita tahu the first equation tadi dia bagi P sama dengan 2Q. This is our first equation. The second equation 2P tambah 2Q sama dengan 3,600. This is the second equation. Okay. Awak nak guna kaedah penggantian ke kaedah penghapusan? Substitution method or elimination method? Ada soalan cikgu. Tanya. Soalan ni keluar time UASA Form 1 dan 3. Wallahualam bisawab. Cikgu hanya bincang je. Penggantian, penghapusan. Okey. Katakanlah awak nak guna kaedah penghapusan. Boleh? Kemungkinan ya kalau UASA sekolah ada keluar. Tapi cikgu boleh bagi jaminan kat awak soalan ni keluar. Cuma dia tak sebiji macam cikgu lah. Okey. Kalau Form 1 dia keluar. Okey. Okey, sebelum awak decide tadi, okey, tadi kita cikgu tunjuk, penghapusan buat macam ni, penggantian buat macam ni, okey. Cikgu nak share satu benda kat awak. Nak tulis kat mana? Sekejap awak. Cikgu tulis kat tepi ni lah. Okey, cara kita nak identify yang mana lagi mudah berdasarkan soalan. Okay. Kalau penggantian. Untuk kaedah penggantian, cikgu cakap memanglah dua-dua kaedah boleh guna cikgu. Boleh je. Bila-bila pun boleh. Awak akan dapat jawapan yang sama juga. Cuma tadi cikgu cakap, ada certain soalan lagi senang kalau kita pakai penggantian. Ada certain soalan lagi senang kalau kita pakai penghapusan. So macam mana kita nak decide tu? So kalau penggantian lagi sesuai kalau ada huruf single. Kalau kaedah penghapusan lagi senang awak nak jawab soalan persamaan serentak tersebut kalau ada persamaan antara dua persamaan tersebut. Aduh, kat sini. Okey, yang ni cikgu kena tulis bahasa Inggeris sikit sebab persamaan dengan persamaan ni dua perkataan yang sama. Tapi maksud dia lain-lain. Yang cikgu maksudkan adalah ada similarity. Persamaan lah, similarity. Tapi cikgu guna in English. Okay. Ada persamaan antara dua persamaan, dua equation. Kalau cikgu cakap in English, dia nampak lain. Okay. Have some similarity ataupun have similarity between two equation. Tapi kalau cikgu translate bahasa Melayu, dia jadi ayat yang sama. Ada persamaan dalam dua persamaan. Faham kan? Maksudnya ada benda yang sama lah. Dekat first equation dengan second equation. Itu sesuai pakai kaedah penghapusan. Okay. Yang cikgu tulis ni lebih senang kalau macam tu. Tapi kalau nak guna mana-mana kaedah pun boleh. Sama ada panjang atau pendek je lah. Okay. Faham? Alhamdulillah. Okay. So, cuba tengok berdasarkan soalan yang warna merah ni, awak rasa lagi senang yang mana? Penggantian ataupun penghapusan? Penggantian. Benar. In this case, penggantian lagi senang. Sebab apa? Tu ada dah yang single. Kawan awak tanya, single tu macam mana ni? Nampak ni? P ni duduk satu dia je. Dia tak ada nombor kat dia. Dia tak ada huruf lain kat dia. Dia tak ada 2P ke. Dia tak ada 3P ke. Dia huruf dia satu tu je. Bila dia single macam ni, lagi sesuai pakai kaedah penggantian. Walaupun kita tahu penghapusan tu senang juga. Tapi in this case susah sikit ni. So kita pakai penggantian. Okay, bila pakai kaedah penggantian, first step. Okay, first step kita buat persamaan ketiga. Persamaan ketiga iaitu benda yang single tu singlekan dia. Tapi yang ni cikgu dah single sangat dah ni. Tak ada siapa-siapa pun kat tepi dia. Maksudnya first equation kita boleh start dan kita boleh skip. First step tadi.
Yang kedua iaitu ganti persamaan pertama dalam 2. Terus buat the second step. Sebab first step kita nak bagi single. Yang first tu, tapi yang first kita ni dah single dah. Terus buat second step iaitu gantikan yang single tadi tu in another equation. So awak dapatlah 2P. P ambil kat atas. 2Q tambah 2Q sama dengan 3,600. Yang ni selesaikanlah. Ni darab. Buka kurungan. 2 darab 2Q. Awak akan dapat 4Q. 4Q tambah 2Q sama dengan 3,600. Ui, senang. Selesaikan. 4Q tambah 2Q, 6Q. Kita tak mau 6Q, kita nak Q je. So, 6 ni, tenang pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. So, awak akan dapat Q sama dengan 3,600 bahagi 6. So, awak akan dapat Q sama dengan, ni boleh congak. Cepat. Tak payah tekan kalkulator sangat lah, dia boleh congak. Berapa? Q sama dengan? Yallah, yallah. Berapa? 6. 600. Ya, lebih tepat dia 600 bukan 6. Kenapa 600? 36 bahagi 6 dapat 6. Kat belakang ni ada 2 kotak kosong. Tambah 2 kotak kosong tu. Dapatlah Q sama dengan 600. Okay, settle. Oh, macam tu iya. Tapi baru dapat Q. P kita tak dapat lagi. Macam ni cikgu? Okay. Yang ni senang saja. Sebab apa? Tu, yang first equation tu dah P duduk sorang-sorang dia dah. Ganti jawapan kita dapat tadi. Q sama dengan 600. Masuk dalam 1. Betul. Ganti dalam 1. Ganti ni dalam first equation. Sebab apa? Tu P dah duduk kat depan tah. So, P sama dengan 2Q. Q kita 600. Dapatlah P kita sama dengan, cepat, congak. Ni senang ni. 2 darab 600. 1,200. Mantap. Betul. Oi! Apa sampai 600,000 tu? 2 darab 6, 12. Kat belakang ni ada 2 kosong. Dah siap. P dapat, Q dapat. Done. Nah, siapa nak skill chart? Kecil. Yang penting awak ingat tadi cikgu cakap. Semua persamaan serentak, kaedah mana-mana pun boleh pakai. Cuma yang mana lebih mudah tengok ni. Penggantian lagi senang kalau ada huruf yang single. Penghapusan lagi senang kalau ada benda yang dah sama. Macam mana dapat 600 kak? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ni kat sini. Kan tadi Q sama dengan 3,600 bahagi 6. Tekan kalkulator. Yang ni tekan kalkulator ni. Dapat 600. Okay? Algebra biasa je ni. Kecekak. Bukan kecekak. Kecekik. Bila dah dapat jawapan Q, masukkan dalam persamaan yang lagi satu untuk cari P. Dah siap. Weh, dah 10 suku dah. Tepat pun 10 suku. Cikgu live daripada pukul 9 suku sampai 10 suku. Maksudnya masa dah tamat. Okey dah. Cepat sebelum kita habis. Sebelum cikgu end. Any question you want to ask me regarding this topic? Yang 2 darab 2Q macam mana kak? Saatlah cikgu cari mana? 2 darab 2Q. Oh, yang ni. The first one ni. Okay. Awak ni mesti baru masuk kan? Sebab awak ni dah lari jauh ni. Okay. Macam mana dapat 2 tiba-tiba darab 2Q kat sini? Okay. Kan tadi cikgu cakap gantikan 1. 1 tu mana ni? Ni 1. Gantikan
persamaan yang pertama tadi dalam persamaan kedua. Maksudnya P kita nama ni. Jumpa je huruf P, bawa masuk. So, 2P tambah 2Q sama dengan 3,600. Cikgu salin ni. Yang ni cikgu salin kat sini. 2Q 2P tambah 2Q sama dengan 3,600. Cuma yang dalam ni je cikgu tukar sebab dia adalah huruf P. Faham tak? Ha. Saya baru join. Allahu Akbar. Saya dah nak habis dah. Nak lagi cikgu best lah pula. Ha, dah cukup. Hampa bahaya punya banyak. Okey dah. So, hari ni at least awak dapat dah. Oh, hari ni kita dah faham dah macam mana nak selesaikan persamaan serentak. Penghapusan boleh, kaedah penggantian pun boleh. Cikgu, live ni ada save dekat YouTube. Cikgu tak ada, tapi selalunya hari weekend baru cikgu upload. Ha, sebab tak sempat. Okay. So, weekend nanti bolehlah check. Kiranya live cikgu yang sebelum-sebelum ni semua dah ada dekat YouTube dah. YouTube cikgu nama Yana Fast Track. Okay dah. Penghapusan similarity macam mana cikgu? Similarity tu maksudnya persamaan. Benda yang sama. Yang ada dekat first equation dengan second equation. Oh, sebab cikgu tak isi P tu. Tak faham. Oh, okay. Nama YouTube cikgu apa tadi? Ya Allah ya Tuhanku. Semua nak kena tulis. Soalan cikgu tulis. Cik baiklah, cikgu ni seorang yang penyabar. Kalau tidak tak boleh jadi cikgu ni kalau tak sabar ni. Yana. Y-A ya. N-A na. Yana. F-A-S-T. Fast. T-R-A-C-K. Track. Yana Fast Track. Pergi cari dekat YouTube. Ada. So, semua recording yang saya buat live sebelum ni, recording dia tu semua cikgu upload kat sana. So, ada yang tajuk form 1, form 2, form 3 yang cikgu buat live sebelum ni. Any topik yang awak tak faham, boleh cari kat situ. Okay? Cikgu ajar dekat sekolah mana? Cikgu tak ajar dekat sekolah. Cikgu ajar dekat pusat tuition. Fast Track Academy. Sebab kalau dekat tuition, masa dia fleksibel sikit. Kalau kat sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Pergi sekolah, balik sekolah. Tak nak. Okay dah. Alright dah, settle. So, semoga apa yang awak dapat hari ni, ingat dan aplikasikan. Lepas ni try buat soalan. Boleh tak? Dapat tak jawapan? Check jawapan. Kalau dapat tu, Alhamdulillah. Maksudnya awak faham macam mana nak buat. Okay. So, next one. Next live, which is esok. Esok cikgu buat live dekat account ni juga. Fast Track Academy. Dekat sini juga cikgu buat live. Account ni juga. Pukul 9 suku. 9:15 malam sampai 10:15 malam sahaja. 1 hour only. Okay. So, esok cikgu open. If you have any question, form 1 boleh, form 2 boleh, form 3 boleh. Antara 3 ni je. Soalan form 1 boleh, soalan form 2 boleh, soalan form 3 pun boleh. Boleh tanya esok. Okay. 9 suku sampai 10 suku sahaja. Alright. Okay. Okay, cikgu. Okay dah. Form 4 cikgu? Form 4 tak ada. Cikgu tak mahu kacau. Form 4, form 5 ni hampa nak SPM. Saya kalau cikgu cerita macam lain, hampa faham macam lain, bahaya tak mahu. Cikgu nak form 4 to form 3 saja. Okay dah. So that's it. Itu saja. Kita jumpa lagi esok. Pukul 9 suku malam. Okay? So terima kasih yang join hari ni. Semoga faham. Tak faham banyak sikit pun jadilah. Okay? Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. See you tomorrow. Iya. Waalaikumsalam.